kasih pembentangan Profesor Dr. Kamarul Azizi berkaitan dengan 4IR, dan saya melihat dalam konteks 4IR dalam konteks pandangan Islam seperti mana yang telah dibentangkan oleh Profesor Dr. Kamarul Azizi tadi, dan pembentangan yang begitu detail yang terperinci menceritakan berkaitan dengan sejarah kemunculan 4IR yang disebutkan tadi 1800 ataupun 200 tahun yang lepas lah tentang 4IR ini, dan Prof. Kamarul telah terlibat dalam penyelidikan 4IR ini dah lebih 20 tahun lah, dan itu satu pengalaman yang cukup lama yang telah dilalui, dan kita memperolehi banyak maklumat berkaitan dengan pembentangan yang telah dilakukan, dan yang penting yang disebutkan tadi dalam pembentangan Prof. Dr. Kamarul ialah sejauh mana kita orang Islam dapat memanfaatkan ataupun menggunakan kemajuan yang ada dalam 4IR ini dalam konteks pendidikan Islam. Itu cabaran yang kita lalui. Okey, seterusnya kita pergi kepada sesi ulasan yang akan mengulas pembentangan yang dibentangkan oleh Profesor Dr. Kamarul tadi, iaitu yang pertama Profesor Datuk Dr. Abdul Halim Tamuri. Dr. Abdul Halim ada bersama-sama dengan kita ya. Profesor Dr. Abdul Halim Tamuri akan mengulas pembentangan yang telah dilakukan ataupun mengulas isu yang dibentangkan pada pagi ini, iaitu industri 4.0 ni, IR 4.0 ni, dalam konteks pengajian Islam ataupun mungkin cabaran yang dihadapi lah. Kemudian kita ada yang kedua, Profesor Dr. Wan Kamal Mujani. So kita ada dua pengulas. Kita ada masa sekitar setengah jam ataupun 40 minit lah. So bolehkah kita bagikan masa untuk mengulasnya sekitar 10 ataupun 15 minit. Yang pertama kita mempersilakan Profesor Datuk Dr. Abdul Halim Tamuri, Rektor Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor ataupun KUIS. Okey, Prof. Boleh. Pertama kita, okey, saya dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam. Terima kasih kepada sahabat saya Dr. Farid, yang saya hormati Dr. Muhammad Razak, dan khususnya pada panel hari ini yang berbahagia Dr. Kamarul Azizi, mantan Profesor USM, sahabat saya, tuan guru saya pun di sini, tuan guru Profesor Usman ni, tok guru saya ni, dulu lama bos Kehadari. Lepas tu saya pindah ke KUIS, dah tinggal lama Hadari, rakan-rakan ahli akademia, semua sidang pendengar penonton pada hari ini. Saya bila dengar ucapan daripada Prof tadi, saya ingat saya nak komen pun tak tahu nak komen kat mana, sebab semua betul kan. Jadi cuma bila saya tengok tu ada beberapa perkara yang saya rasa kita boleh lihat secara bersama. Pada pandangan saya lah, saya pribadi sebagai seorang pendidik, sebagai seorang dalam bidang pendidikan, dan juga mungkin kita terlibat dalam perkara tentang ekonomi dan juga dalam fatwa sebagainya. Saya rasa benda yang dipanggil iPhone Zero ni satu benda yang mau tak mau kita kena hadapi lah. Whether you like or not, you have to face it, then you have to go for it. Sebab pada saya ini perkara-perkara yang penting kepada kita dalam kita menghadapi teknologi. So kita dalam dunia teknologi kan, simple je, mau tak mau kita kena berdepan. Saya tarik tentang di Dubai, kita buat satu fatwa. Sebenarnya kita pun ada plan nak buat begitu. Maknanya sebenarnya kitab-kitab yang ada kat Malaysia ni sebenarnya kalau kita baca secara manual, penat kita kan. Kalau kita ambil lah kata dalam Fisyafi, kita ambil
Kalau muktamad Imam Syafi'i, dalam Imam Syafi'i kita Imam Syafi'i. Kalau muktamad Imam Syafi'i ini sebenarnya banyak. Dan dia letak banyak kitab. Tapi kalau nak cari satu-satu dalam keadaan sekarang, dengan keadaan sekarang ni, saya rasa dia ambil masa yang panjang. Tapi bila kita boleh import data tu dalam big data, saya rasa ilmuwan Islam ni, Rob, dia banyak. Kalau sebut bidang fake saja, sebenarnya banyak. Sebab tu, macam mana kita nak buat, dia tidak boleh menggantikan manusia ke macam-macam pun. Dia hanya sebagai tools. Kita sebagai assistant kepada kita untuk membuat satu keputusan. Dia tak boleh keluar fatwa lah. Nanti kalau komputer keluar fatwa, kacau lah kan. Dia lepas kita tak. Maksud dia ni, mana dia akan membantu kita buat satu keputusan yang lebih mudah. Maknanya dia semak. Katalah bab Bitcoin. Ini benda baru lah Bitcoin. Kalau nak cari zaman sekarang ni, nak cari pandangan-pandangan yang YouTube ni mengarut semua. Tak tahu memang sedap dia kan. Tapi sebenarnya ada fatwa-fatwa di seluruh dunia dan pinjam para ulama. So di situlah kita kumpulkan. So apa hukum ni? So bila kita search satu benda, dia bagi kita satu entry yang kita nampak di mana keputusan itu. Baru kita buat keputusan. So pada saya benda-benda yang dari teknologi ni, isu big data ni benda yang saya rasa kita mau tak mau kita kena terima. Sebab dalam Islam kata tafsir saja, bro. Kita kalau nak baca semua tafsir, maknanya nak buat tu, maknanya kalau kita gabung 4-5 orang dan kita sebenarnya memudahkan untuk kita buat. Walau bagaimanapun, dia tidak boleh tertakluk kepada satu batasan di mana manusia itu lebih tinggi daripada mesin. Itu fact yang mau tak mau kita terima. Baik. Pada saya, apa yang kita buat ialah dalam bidang Islam. Contoh paling mudah saya kata bidang Quran lah sekarang ni kan. Kita sekarang ni buat tahfiz kan. Budak tahfiz ni dia ada guru dia. Ini paling bila Quran ni, bulan Quran satu je. Hafaz Quran je. Tak masuk tajwid ni, hafaz Quran je. Sebenarnya kalau betul-betul dia buat, dia sebagai pembantu pelajar. Bukanlah dia menghukum, tak dia, tapi dia membantu dalam pembelajar. Contoh, ada satu recording yang boleh detect. Silap tu, ulang balik. So sebenarnya kalau boleh buat sebenarnya tak ada masalah. Kalau ada kewajiban pelajar-pelajar tahfiz Quran, dia dapat mengulang kaji, dapat buat murajaah, kemudian buat isbah hafazan dalam sistem yang kita ada. Jadi akhirnya nanti bila sampai ke final exam, bila kita semak betul-betul, dia akan buat sama juga macam kita buat tajwid. Kan? Kalau dia boleh baca mulut kita macam mana sebut ha, jim, macam-macam dia boleh buat. Teknologi boleh buat dalam zaman sekarang. Sebab ini membantu kita. Pada saya dia tidak melebihi sebagai satu assist, bantuan kepada kita untuk membantu manusia dalam buat keputusan. Ini pada saya. Dalam pembelajaran sama juga. You never, tak boleh kita sekali-sekali menggantikan guru dengan komputer. Itu impossible. Sebab roh jiwa itu, dia tak ada roh, dia ada mesin. Mesin tak ada roh. Kalau besok mencipta roh tak apa, tapi mesin juga. Tapi kalau di dalam negara yang rosak macam di tempat barat, dia kahwin dengan robot pun boleh. Sebab robot tak boleh marah kan. Dia tak boleh tarik. Memang tak natural orang tu. Mana pada saya, apa yang ada dalam konsep kita sebenarnya tidak boleh lari daripada sebagai satu assistant. Mana benda yang assistant kepada kita untuk membantu manusia. Of course, bila buat fatwa, keputusan, dia balik juga kepada pandangan orang. Cumanya, teknologi yang ada pada kita dapat membantu kita. Itu poin yang pertama baik. Yang itu saya bila kita masa zaman kecil-kecil, saya simple je. Kita bicara soal GPS. Ini paling basic kita. GPS ni new teknologi. Yang dulu kita tak pernah fikir pun kan. Sebenarnya GPS ni kalau kita ada, macam kita ada handphone, tadi ada iPhone ke, ada phone cak ayam ke, apa-apa lah. Bila you pasang saja install Google Map, orang akan letak you pergi mana? Satu ke mana? You nak pergi mana, pukul berapa, kat mana. You punya entry tu penuh mana? Maknanya, cuba kita kaitkan dengan bagaimana Allah SWT akan menilai hidup kita, setiap hidup kita. Maknanya, kemana kita pergi tu ada. Contoh, katakan, dalam satu masa, di KL ni ada, KL lah, UK, kat mana, Europe ke, atau pergi travel kat mana, ada jutaan kereta. Tapi macam mana kita punya handphone ni, GPS boleh detect, itu kereta kita nak pergi ke, katakan pergi ke Kota Baru. Dan orang tahu kita pergi ke Kota Baru. Itu indikator bahawa sebanyak. Kalau manusia belum mencipta begitu teknologi, Allah SWT pada saya, dia lebih mencipta lebih banyak teknologi, lebih advance daripada kita. Sebab tu, dengar suara kita, rekod kita, dulu masa kita kecil-kecil kan, saya dulu fikir bila belajar berakidah, Prof, kita baca untuk guru kita sebut, nanti Allah akan tayangkan hidup kita, apa yang kita buat daripada kecil sampailah kita mati. Kan? Kita masa tu fikir, nampak video yang sedabak tu kan. Terfikir kat kita, agaknya macam mana video kita besok kan. Satu video 2 jam. Kalau paling panjang, kalau hidup kita 12 jam, ada 12 step. 12 step kalau setahun, tapi Allah dia boleh buat kan.
Kemudian bila kita teknologi makin depan, akhirnya kadang-kadang satu benda yang besar jari ni, dia boleh rakam berapa gig. Sebenarnya, itulah sebenarnya teknologi yang kalau Allah nak bagi belajar ilmu, kalau belajar akidah, bila tengok teknologi sekarang, sepatutnya akidah kita makin kuat suatu. Sebab kalau dulu kita tak ada teknologi, kita boleh percaya macam mana Allah boleh record perbuatan kita di mana berada. Besok kalau di akhirat, saya rasa kalau sekarang sepatutnya orang lebih beriman. Kenapa? Sebab dia ada guna istilah nanoteknologi lah, macam-macam sebenarnya kan. Ini sepatutnya mendekatkan kita. Jadi pada saya lah, apa juga teknologi ini kita boleh gunakan as long as dia tidak membawa kerosakan. Itu prinsip asas dalam Islam. Apa juga perkara yang dalam Islam ni selagi tidak membawa pecahan bersyarak, tidak membawa kerosakan kepada minda, dia 5 perkara lah. Menjaga kita punya diri, harta, akal, kita punya konsep yang kita pegang tu kan. Itu perlu yang jaga. Mana selagi tidak melanggar 5 perkara itu, pada saya tak ada isu kalau kita nak ambil teknologi. Walau bagaimanapun dalam konteks hari ini, tapi lah, bila sekarang ni macam-macam kan, saya duk bila kadang orang pandai susah juga kan. Kita duk cerita pasal vaksin, ada orang anti vaksin, susah kepala kita sebabnya. Saya kata ini masalah juga, bila ada orang tu dah akan reject. Saya rasa orang ni kalau jenis memang dia memang anti teknologi, apapun dia akan tolak. Dia akan tolak macam mana pun. Ini akan bagaimana orang tak suka ni, dia macam-macam lah, whatever reason, logik soal kedua. Yang penting bagi dia benda tu nak tolak juga. So pada saya orang menolak teknologi ni benda yang di mana-mana, tapi tolak pakai handphone juga, buatan Amerika juga, Yahudi juga. Jadi kahal ni kata apa you buat sebenarnya kan. So pada saya apa yang penting kepada kita lah bagaimana kita nak menggarap itu dalam konteks pendidikan. Sebab kita dalam konteks pendidikan. So saya kata benda paling mudah sekarang ni masa sekarang ni. Ini satu era baru di mana everything ni dia mesti automated. Saya kata contoh katalah kalau dulu lah kita nak cari dalam bidang pendidikan, kalau macam kita nak jumpa orang secara manual sekarang ni, kita buat conference fizikal, ini bentuk new teknologi akan datang. So dalam satu dunia boleh berkumpul dalam satu frame, macam katakan loncat-loncat ni sekarang kita buat sekarang ni pun, ada reader kita mungkin ada kata 1000 orang, boleh dalam satu frame, itu sebenarnya satu teknologi yang kita ada. Dan ini sebahagian teknologi yang IF10 akan lalu, dan sebenarnya 4 perkara tentang automated, tentang big data, tentang cloud computing dan juga internet thing. Yes, lari hidup kita dengan internet. Wherever now good internet. So, bank pun tak perlukan orang. Walaupun satu teknologi dikatakan mengurang pekerja, tapi dari sudut ketelusan itu sebenarnya lebih telus menggunakan teknologi. Contoh kata kita buat transfer online sebagainya. Walau bagaimanapun orang yang membuat jahat tu akan buat jauh di mana, tapi sekurang-kurangnya kita mengurangkan risiko untuk berlakunya transaction. Kata kalau kita buat sekarang ni cashless memang cukup mudah. Orang tak buat sekarang ni, rompakan tak berlaku, susah lah orang nak buat cash sikit. Sekarang dulu akan bawa duit banyak-banyak, sekarang tak perlu dah transfer. Ini satu bentuk dipanggil internet is everything lah orang kata. Itu teknologi yang akan datang. Sebab kita beli barang pun tak payah keluar kat rumah. Ini namanya teknologi. Cuma kebimbangan saya lah bagaimana kita nak menerapkan nilai. Ini kebimbangan saya bila kita isu kita nak terapkan nilai. Ini satu pada saya yang mungkin kita boleh bincang lebih panjang. Nilai Islam, nilai akhlak. Ini satu persoalan yang kita nak terapkan bagaimana sedangkan kita tidak berjumpa secara teknologi. Dan dia bawa kepada bentuk, dia akan bawa kepada dia akan pergi homeschooling. Homeschooling tak masalah pula. Nilai yang berada di rumah kadang bercanggah dalam masyarakat. Ini satu bentuk yang kita perlu hadapi, bagaimana kita nak menerapkan nilai akhlak yang supaya akhlak itu boleh diajar sama dalam semua orang. Contoh kita, kadang-kadang orang tak pergi sekolah. Sekarang kita ikut sekarang PDPR kan. So, setahun ni, saya panggil sekarang lost generation. Ini generasi yang hilang sekarang ni, yang value kat mana tak pasti. So, value di setiap rumah berbeza ni. Bagaimana kita nak konsisten supaya akhlak itu sama diterapkan kepada pendidikan. Ini satu persoalan cabaran apabila kita memasuki revolusi industri 4.0. Dan ini satu cabaran kepada, dan pada saya pula kebimbangan kita yang evan pula. So, adakah kita perlu ke sekolah? Dan adakah kita perlu ke universiti? Sedangkan you can have it on internet and on computer. So everything is digital. You boleh belajar, sistem ada. So ni risau pula. So adakah perlu kita nak buat sebuah sekolah akan datang atau sebuah, dan mungkin universiti masa depan tak relevan. Dalam keadaan sekarang mungkin universiti hanya dalam bentuk maya dan orang akan pergi kepada bentuk baru, iaitu apprentice, yang pergi kepada suatu bentuk skill yang fokus kepada satu skill. Akhirnya knowledge itu berada di mana-mana. Cuma bagaimana kita nak menanam isu-isu yang katakan nilai itu perlu kita kawal. Contoh macam sekarang dalam bab akidah. Akidah ni benda yang saya rasa cukup berhati-hati. Ini bukan istilah sebab macam-macam sekarang ni lah. Sebab because of kita punya sistem ni dah mula terbuka. Of course kata everything internet,
everything is there, semuanya guna internet, orang akan pergi kepada semua dalam laptop segala-galanya, even kalau dalam handphone segala-galanya. So ini persoalan-persoalan yang saya rasa yang boleh kita sentuh. So, saya rasa itu perkara yang basic yang boleh kita tengok, dan saya rasa saya secara positif pada isu ni lah 4.0 ni perlu kita lalui lah. So bagi saya, orang yang menolak, ada tak tahu lah, ada orang menolak 4.0, tapi orang macam-macam lah version orang buat bisnes sebagai itu, soal kedua lah. Tapi macam mana kita kena hadapi benda tu, ke kita sama ada kita nak ke tak nak, kita tak boleh hadapi dalam bidang pendidikan sekarang. Contoh sekarang ni kan, buku kan, kalau dulu orang kena buat buku teks tebal, sekarang orang digital dalam satu bentuk. Orang kata dulu kena buat 5 buku, sekarang one book. So persoalan dia lah, adakah efektif? Itu soalan kedua lah. So adakah berguna? Ujian, kalau dulu kita buat exam secara fizikal, now sekarang ni dah budaya baru dah, exam kat universiti tak ada pun fizikal, boleh buat exam pun tak ada masalah pun. So kita dah pecah barrier lama tentang conventional examination dah berubah. So change everything. So pada saya, bagaimana kita nak mengurus ini penting. Untuk mengurus perkara ini penting kepada kita untuk memastikan supaya sistem pendidikan Islam kita, bagi saya bab katalah dalam bab akidah, bab fiqh sebagainya, dia akan membantu kita. Macam soal fiqh tadi saya kata, macam fatwa di apa yang dibuat syariah Sokola artificial intelligence di kota. Ini satu bentuk pada saya tak ada isu kalau kita boleh kontrol. Walau bagaimanapun, as I mentioned earlier, dia tidak bolehlah menggantikan kemampuan akal kita. Computer is limited. So, tapi kita menggunakan ini sebagai satu kaedah dan jalan macam mana dia membantu kita untuk mencari kebenaran. Macam sekarang halal kan. Kalau dulu kita tak tengok halal macam mana. Tapi sekarang ni bila ada teknologi yang hebat, dengan komputer yang ada pada kita, kita boleh follow macam-macam prosedur sehingga we can make sure that this thing is real halal. Tak ada pun benda kecil dalam bentuk yang meragukan. Walaupun kita katakan benda ni sukar, tetapi kita dah macam kata teknologi sekarang ni, kata macam saya kata contoh cloud computing. Ini satu teknologi yang saya rasa pada saya satu benda yang cukup, sebab data makin banyak, kita tak boleh simpan data yang. Jadi cloud computing ni satu bentuk yang perlu kita perhatikan. Cuma pada saya isu-isu yang kita bahas tadi, cuma kita kena tengoklah. Cuma ada beberapa kali saya ingat dalam kita membaca Al-Quran ni, kita kena careful sikit, sebab saya takut nanti bila konteks asbabun nuzul ni tak sesuai dan sebagainya, mungkin orang tafsir. Sebab tu pada saya gabungan di antara orang pengajar Islam. Dia yang bagus ni kita gabung orang macam zaman dulu kan. Kalau boleh kita zaman ulama dulu kan, dia seorang mufassir, dia seorang al-hadith, dia seorang saintis, dia itu the best kita. Tapi dalam keadaan sekarang kita tak ada begitu. Tetapi insya-Allah bila yang generasi akan ada, tapi kalau kita tak boleh mampus, kurang-kurang kita ada macam hari perkongsian, perbincangan, akhirnya kita membawa kepada satu track yang betul, dan supaya kita memberikan suatu nilai tambah yang positif kepada umat Islam. Dan akhirnya pada saya, sekian ni komen saya sikit, saya ucap terima kasih kepada Prof yang telah banyak membantu kita bagaimana kita nak berada dalam konteks 4.0, dan cabaran kepada bidang pendidikan Islam adalah bagaimana kita nak ikut. Ini saya tak boleh catch up ni. Sebab bila kita dalam keadaan complacent ni, di mana-mana pun orang bila sebut teknologi ni, di pertama alah aku tua dah. Itu soalan pertama saya nak penjawab, saya tua dah, tak perlu benda ni. Tak, bagi saya semakin tua kita, sepatutnya semakin advance teknologi kita. Dan sebenarnya generasi muda ni, young generation, they are cukup menghormati orang tua yang boleh beri teknologi. Tapi kalau kita kata tak boleh tengok, memang orang tua tak tahu apa pun, tu kita yang kena kan, jadi salah kita. Jadi bagi saya, orang tua macam kita ni, orang tua macam kita, saya tua ikut, mungkin saya seorang tua yang muda-muda kan, mungkin Prof Azhar, Prof Farid muda lagi, tak apa. So dia pergi kepada bagaimana kita nak. So pada saya kita kena ready. Orang yang dalam bidang pengajian Islam khususnya kena synergize dalam rakan-rakan kita bidang lain, supaya teknologi yang kita bangunkan, ilmu yang kita ada sesuai dengan perkembangan. Tapi sebenarnya semua susah lah. Kalau orang lama, macam saya bincang lama macam kawan-kawan kan, kalau cari fatwa ni, kawan mereka mesti kita buka kitab lu, sila kitab tu kan, dia kata tak syok lah, tak ada kitab. Sedangkan kawan kita yang pakai handphone ni, saya nak kena pujilah Timbalan Mufti Selangor ni, Datuk Anhar OP ni. Ni orang yang bukan handphone, dia everything is here. Dia akan guna cari search tu dalam kitab Martabah Syamilah, kitab apa, dalam handphone ni semua ada. Dia cari, dia kata sebenarnya lebih tepat daripada apa yang dalam buku. Dia kata hak ni lagi accurate. Sebab dia cari, dia dapat banyak. Sebenarnya memudahkan buat keputusan. So, bagi mufti sekarang, ni cerita pasal mufti kan. Jadi mufti sekarang, dia kena mufti yang well known teknologi and dia boleh guna teknologi. Pada masa tu dia boleh, tengah-tengah mesyuarat tu, saya pun cari Google dia punya iPhone kabla.
dalam ni semua dia ada. So besar kan. Daripada kelab macam kan, simpan. Tak ada ni, semua tak jumpa. Cuma you kata kat mana, kitab mana, orang mentah paper. Saya kata, tu kitab you, kitab outdated. Kita ni kitab ni terbaru. 2021 publish dalam e-book. So itu sebenarnya teknologi. So pada saya agamawan mesti menguasai teknologi, dan mau tak mau kita semua sebagai orang yang mahir properly kena bagi latihan kepada mereka. Itu tanggungjawab pula. So tidak ada jangan bagi saya dok kritik apa ni Mufti tak pandai apa. You buat apa? Saya kritik je lah kan. So tak boleh. Bagi saya orang yang sains, orang yang faham teknologi, mau tak mau, kalau dia fardu ain, kata kita hukum dia fardu ain kepada mufti untuk menguasai teknologi, maka menjadi fardu ain juga kepada orang yang pakar teknologi iPhone tu, teman-teman Prof kan cakap kan, ada kalau bagi trend juga. So kewajipan dia bagi latihan. So mungkin satu khusus kepada mereka macam mana nak menguasai teknologi. Ini tanggungjawab kita bersama, dan insya-Allah saya rasa dia perkara yang pada saya kita dapat lakukan, dan saya bagi saya in personal saya tak ada isu-isu lah berkaitan dengan teknologi ni. Dan saya rasa apa yang sepanjang saya gunakan dalam bidang pendidikan, dalam bidang fatwa sebagainya, sebenarnya kemudian dia panggil internet Internet of Things tadi. Ini memang kita tak binafi. Sedang ni pun kita kat rumah pun order makan pun guna internet juga. Tu Fanda Food, Grab Food, apa food semua ada. Kita nak balik kampung pakai Grab pun macam-macam. Kita sekarang semua teknologi itu memang kita tak nafikan. Kita punya cloud computer memang cepat sebab because big data, dan big data ni sebenarnya saya rasa dalam sebut tadi sebenarnya Allah dalam Islam ni big data ni dah cerita lama lah. Cerita yang zaman dulu pun orang Islam cerita big data. Cerita big data. Cumanya macam tadi kan. Saya setuju dengan Prof tadi. Bagaimana kita nak detect untuk belajar, nak kenal latar belakang orang tu, nak mengadu umur kita sebagainya. Saya rasa ini benda-benda yang perlu kita fahami. Dan saya rasa pada saya, I think it's very positive for us to move forward dalam konteks kita membangunkan dalam bidang pendidikan Islam. Dan saya rasa macam mana sinergi di antara golongan so-called pakar-pakar ilmuwan dalam Islam ini, dia tak boleh duduk seorang-seorang. We must put one platform, dan saya sendiri dalam bidang pendidikan Islam pun mau tak mau, suka tak suka, gembira tak gembira, paksa terpaksa, kalau saya paksa je kena menguasai teknologi, sebab this now we are living in technology. So itu pandangan saya, Dr. Farid. Semoga, dan Prof, terima kasih, you are giving a good lecture, a good point. Dan saya rasa ini, saya kawan-kawan kita di bidang pendidikan Islam ni, I think we are take very positively. So kita minta lah kawan-kawan kita dalam teknologi ini membantu kita untuk memastikan kita ni dapat sama-sama membangunkan. Mungkin kita berbeza pandangan, tapi ada perkara-perkara yang saya rasa kita boleh bersama. Ini dalam konteks teknologi ni kita kena bersama lah. Mau tak mau, suka tak suka, macam sebab teknologi telah menjadi sebahagian dari kita. Dan bagi saya tak ada excuse lah bagi orang punya Islam ni untuk kata, oh saya tak pandai lah laptop, dah tak mau lah, semua kena lah ni, kena buat semua, tak ada pilihan. Itu terpaksa lah. Dan satu lagi Bipon, sebab kebanyakan benda dalam English, so ulama Islam ni dia kena kuasai 2 bahasa minimal. Bahasa Arab ni bahasa yang fundamental, you must understand, at least kita bercakap. Yang kedua bahasa Inggeris, sebab kebanyakan benda dalam dunia ni teknologi akan berbasis, kalau boleh French dan sebagainya. So penguasaan bahasa, dan bagi ulama zaman moden ni sekurang-kurangnya ada 3 bahasa lah. Bahasa Melayu, bahasa kita, bahasa Arab, bahasa Turas, bahasa ketiga ni bahasa komunikasi. So 3 bahasa ni mesti ada. Kalau ada 4, 5, 6 bagus. Itu pada pandangan saya lah. Dan sebenarnya tak boleh pun belajar. Sekarang ni kalau nak sebut, nak belajar cakap butir, buka aja dekat kita punya Google tu, mesti ajar sebut lagi kan. Tu yang kata orang mengajar tegur orang yang mengajar tegur bahasa Inggeris, tak betul. Dia nak malukan orang, bukan nak ajar orang, nak malukan orang. Dia pandai sangat bahasa Inggeris, sedangkan benda tu kat Google lah pun daripada beli ni rasanya tak betul. So ini pandangan saya. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Datuk Halim Tamuri di atas ulasan dan juga pandangan yang telah diberikan tadi. Banyak yang telah disentuh berkaitan dengan apa yang telah dibentang oleh Profesor Kamarul Azizi, dan apa yang dibentangkan ataupun yang diulas oleh Prof. Abdul Halim Tamuri tadi ialah persediaan ataupun perubahan kita lah sebagai seorang yang terlibat dalam bidang pengajian Islam dalam menerima teknologi ataupun apa yang kita akan sebagai IR 4.0 ini. Okey, kita bersama dengan
pengulas yang kedua, Profesor Dr. Wan Kamal Mujani, ada bersama-sama dengan kita. Okey, Prof. Profesor Dr. Wan Kamal Mujani, Dekan Fakulti Pengajian Islam UKM, baru sahaja selesai mesyuarat. Kita alu-alukan kedatangan Prof kepada program kolokium kita pada pagi ini, dan Prof dah terlibat juga dengan beberapa penyelidikan berkaitan dengan kedudukan pengajian Islam dalam 4IR ini. Mungkin pengalaman itu boleh dikongsikan kepada kita bersama, khususnya dalam konteks pendidikan tinggi kemungkinan, ataupun apa yang telah dibentangkan oleh Profesor Dr. Kamarul Azizi tadi. Dipersilakan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, boleh dengar clear ke? Boleh, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa ijlala wa salatan wa salam ala Rasulillah ajma'in. Pertamanya saya mengucapkan terima kasih kepada pihak penganjur yang telah menganjurkan satu kolokium yang sangat baik yang memperkatakan tentang isu-isu yang berkaitan dengan pengajian Islam dan juga IR, bagaimanakah kedudukan pengajian Islam itu di universiti ataupun di peringkat sekolah ataupun di peringkat bawah daripada itu, dan juga terima kasih kepada Prof Kamarul yang telah membentangkan kerja beliau, dan saya sebenarnya telah ikuti penulisan-penulisan beliau, termasuklah semalam slide saya terima dalam pukul 11, saya tengok satu gagasan ataupun pemakluman yang sangat baik mengenai bagaimanakah kedudukan pengajian Islam pada masa kini dan hubungannya dengan 4IR. Banyak saya belajar daripada situ, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Datuk Halim. Datuk Halim ni kira partai lah ni dalam ni tahniah kita ucapkan kerana saya rasa kita memerlukan sebenarnya orang macam Prof Kamarul dan juga Datuk Halim. Sekarang ni kita dapat lihat Datuk Halim berjaya membawa kuis itu bukanlah ke peringkat lokal sahaja tapi ke peringkat global. Saya tengok banyak seminar-seminar, banyak hubungan kerjasama, dan Masya Allah daripada segi graduate employability dan juga income generation tu saya rasa tak ada masalah. Itu kita nak sebenarnya daripada pengajian Islam. Kita tak nak lahirkan orang-orang yang bersifat terlalu fundamental. Kita kena ada fundamental, tetapi mereka yang mempunyai pemikiran teknokrat ataupun bisnes, supaya pengajian Islam ni dapat dapat bangun, orang kata duduk sama rendah, berdiri sama tinggi di dalam aspek-aspek yang melibatkan 4IR ini. Mungkin saya boleh nyatakan di sini pembentangan Prof Kamarul sangat baik daripada segi bagaimanakah pengajian Islam itu dapat berpartisipasi di dalam dunia yang serba mencabar ini. Tetapi daripada segi realitinya saya rasa di sini mungkin Datuk Halim dengan saya lebih memahami apakah realiti yang sebenarnya dalam pengajian Islam ini. Masalah sebenarnya yang kita hadapi di dalam pengajian Islam ini, kalau pengalaman saya yang tak sepanjang pengalaman Datuk Halim, tapi dalam 7 tahun menerajui fakulti pengajian Islam ini, saya rasa sangat mencabar. Berbeza kalau daripada tahun-tahun awal saya pendidikan sampai kepada bulan-bulan akhir saya pendidikan ini memang sangat mencabar. Kalau peringkat awal kita lebih mementingkan kepada ilmu teras, tapi sekarang ini tidak begitu. Kerana dunia pengajian Islam ni, saya mungkin sini saya boleh bercakap daripada segi konteks daripada segi konteks pengajian tinggi. Sebab kalau kita tidak selari dengan perkembangan semasa, kita akan berada di belakang.
ya, kita akan diletakkan di dalam senarai fakulti yang cemerlang. Kita mungkin berada di senarai yang terakhir. Jadi kita cuba elakkanlah di situ. Untuk di peringkat pengajian Islam ini, untuk majlis dekan-dekan pengajian Islam ini, untuk makluman, kita banyak bergantung kepada standard sebenarnya, ya, standard pengajian Islam. Ya. Standard yang kita ada sekarang ni adalah standard yang telah pun buat saya ingat dalam beberapa tahun yang dahulu, kemudian telah disemak kembali. Cuma semak saja tahun 2017. Kita sekarang ni dalam peringkat untuk majlis dekan-dekan kita untuk kita nilai semula dan kita membuat satu rombakan lah. I'm not saying that kita nak cuba rombak secara besar-besaran, tetapi kita melihat kepada keperluan semasa. Sebagai contohnya, isu utama yang dihadapi oleh pengajian Islam sekarang ni ada beberapa isu. Yang pertama, isu yang agak besar di sini adalah isu GE, ya, graduate employability. Itu masalah yang besar daripada pengajian Islam. Sebab pengajian Islam ini semakin berkembang dengan standard sendiri yang merangkumi persijilan, diploma dan juga ijazah di peringkat BA, MA dan PhD. Sudah tentulah ramai sekarang ini daripada segi institusi yang menawarkan pengajian Islam. Ya, dan kita ada 21 institut pengajian tinggi awam, ada beberapa buah fakulti-fakulti yang dianggap fakulti lama ataupun fakulti baru. Tetapi sebenarnya walaupun dia menjadi persaingan, tetapi ia juga menjadikan perkembangan pengajian Islam itu semakin rancak. Tapi adakah perubahan kurikulum yang ada itu telah menepati sebagaimana yang Prof Kamarul masukkan elemen-elemen tersebut? Sehingga itulah elemen-elemen yang kita perlu masukkan dalam pengajian Islam itu. Sebab tu di dalam perubahan yang kita nak buat sekarang ini ialah yang pertama, kita cuba mengubah balik daripada segi komponen. Komponen subjek-subjek wajib, subjek teras bagi pengajian Islam itu. Dan cuma yang kita dapat lihat sini agak kurang di dalam pengajian Islam di peringkat pengajian tinggi ini daripada subjek-subjek yang melibatkan kepakaran semasa. Subjek-subjek yang boleh membolehkan mereka mendapat peluang pekerjaan yang lebih besar, dan dia terlalu banyak pergi kepada subjek yang bersifat fundamental. Kita telah mencadangkan beberapa subjek seperti tentang big data, sebagaimana yang Prof Kamal sebutkan tadi, supaya kita tidak ketinggalan. Kemudian pemikiran strategik, kemudian termasuk elemen-elemen bisnes. Ya, elemen-elemen bisnes juga saya rasa perlu dimasukkan. Itu antara perkara yang pertama. Kerana saya rasa ini akan merubah, sebab kita kena pergi kepada orang kata kitab kita lah, ataupun the Bible of pengajian Islam ni. Itu sebab semua apa-apa pengajian Islam sekarang ni pun, kalau daripada peringkat college, universiti sebagainya, dia mesti base kepada MQA standard tadi. Jadi bila kita punya garis panduan tu tak betul, saya lihat di sinilah kita telah mencadangkan beberapa komponen-komponen baru yang melibatkan elemen-elemen semasa seperti bisnes, kemudian pemikiran strategik, dan juga big data, supaya pelajar-pelajar kita yang kita lahirkan nanti dia tidak akan ketinggalan. Cabaran utama yang sebagaimana saya maklumkan tadi, GE, data, sebab kebetulan pihak kami diberikan grant untuk melaksanakan semakan semula ada 7 pengajian Islam. Dulu pernah dilakukan saya ingat dalam 10-15 tahun yang dahulu, diketuai oleh Datuk Dekan Fakulti Islam, Datuk Zakaria Stapa. Kemudian sampai masa kita diberikan dalam sejumlah keuangan untuk melihat semula isu-isu. Bukan saja ianya berkaitan dengan itu satu komponen kecil saja MQA, tapi ia menjadi satu garis panjang besar. Isu-isu lain yang dibincangkan yang agak besar ialah isu GE. Kita sering kali menyatakan pengajian Islam ini graduannya telah pun mendapat kerja. Kebanyakannya ada kerja. Tetapi isu dia bila kita tengok adakah kerja itu di dalam bidang, berapa gaji mereka yang mereka terima, itu daripada mungkin gaji yang kita nak mungkin dalam 2,000 ke atas, 2,500 ke atas.
bersesuaian dengan kepakaran mereka. Tapi gaji kebanyakan yang kita dapat sekarang ni hanyalah gaji dalam sekitar 1,000 ataupun 500 ke bawah. Mungkin saya tak boleh berkongsi pendetailan lah sebab terlalu sensitif isu-isu ni. Tetapi inilah saya ingat perbincangan yang kita tekankan. Bagaimanakah kita dapat meningkatkan pengetahuan dan juga beberapa aspek-aspek lain di dalam pengajian Islam ini. Isu yang besar lain juga bila kita melakukan kajian ini, isu utama selain daripada isu kurikulum tadi, itu isu sikap ni, saya menyatakan sini sikap ataupun isu orang kata isu confident. Confident tu di pengajian Islami kita tak nafikan ada beberapa yang hebat, tetapi masih jumlah yang tidak mempunyai self confidence yang tinggi tu agak besar. So dia sangat mencabar. Kalau graduan kita yang boleh menjadi imam, menjadi khatib, saya rasa tak ada masalah. Tetapi untuk di tempat-tempat yang lain saya rasa ada masalah kerana data-data yang menunjukkan pelajar kita tidak boleh maknanya berpartisipasi ataupun tidak boleh menyerahkan diri mereka sebagaimana graduan yang lain. Samantalahan pula graduan kita terlalu besar sekarang ni, banyak kalau saya boleh kita bayangkan sekarang ni daripada UKM saja kalau setahun kita boleh lahirkan untuk convocation kita mungkin dalam 600-700. Kita tak masuk lagi UIA, UM, UNIZA, kemudian USIM. Itulah yang saya rasa benda ni perlu diberi perhatian. Kemudian daripada segi apakah kelengkapan kita untuk cabaran-cabaran kita juga dalam pengajian Islam ni. Saya ingat isu yang timbul juga COVID ni telah memberikan satu petunjuk. Bukan sahaja saya melihat daripada segi daripada segi kebolehan ataupun persentage kita menggunakan alat-alat teknologi ini untuk kita melaksanakan PMP. Sebab tu kita kedengaran di beberapa tempat, saya tak nyatakan di sini, ada di kalangan pensyarah sendiri yang pengajian Islam ini tidak dapat mengadaptasi perubahan semasa. Sebab tu perlu bagi kita, walaupun dalam usia macam saya ni yang agak lanjut, tapi kita perlu berubah, kita perlu mengadaptasi perubahan semasa. Pengajian dah tidak boleh dilakukan secara talaki, secara bersemuka, tetapi dengan menggunakan kaedah ataupun cara yang tertentu secara online, menggunakan polio dan sebagainya. Saya rasa itu berdasarkan isi masing-masing. Kita masih lagi mendengar bahawa ada di beberapa buah universiti yang pensyarahnya tidak membuka langsung alat-alat ataupun bahan-bahan kaedah pengajaran yang disediakan oleh universiti tersebut kerana ada yang tidak mahu belajar, ada yang kata dah terlalu tua. Tapi saya rasa ini pun juga menimbulkan isu. Kalau daripada kita sendiri, daripada segi tenaga pengajar yang tidak memahiri pekerjaan segini, maka agak sudah tentulah bagi pelajar untuk memahaminya, untuk mendalaminya lagi. Jadi saya rasa ini juga perlu daripada segi konsep kaedah dan pengajaran, dan kita kena terima bahawa pengajaran kita dah tak boleh nak buat style di Azhar macam dulu-dulu, macam zaman saya dulu kena talaki dengan tok guru dan sebagainya. Tapi kena ada cara yang baru di era pandemik ini, cara yang efektif, cara yang boleh memberikan kesan yang positif dan benda itu melekat apabila seorang itu belajar. Itu antara cabaran yang utama. Kemudian saya lihat dalam pengajian Islam, kita juga telah merangkakan apakah sepatutnya yang ada dalam pengajian Islam di era yang serba mencabar ini. Saya lihat yang pertama yang agak ditekankan oleh universiti ataupun oleh pihak kajian ini ialah itu pemikiran ataupun idea tentang bisnes, tentang bisnes tentang perniagaan ataupun keusahawanan. Kita telah pun tahu bahawa menteri telah pun melancarkan pelan keusahawanan. Pelan keusahawanan ini untuk diberikan universiti daripada segi strategi untuk menghasilkannya. Saya rasa ini sangat penting kerana kalau di fakulti di fakulti Islam, alhamdulillah kita telah melahirkan beberapa pelajar yang alhamdulillah dapat membuat startup companies, tapi jumlah ini sangat terhad.
Tapi saya rasa inilah yang sebenarnya perlu ditekankan ya, kerana untuk dunia yang serba mencabar ini, kita tidak boleh mengharapkan untuk GE kita ni, untuk graduate employability ni, kita tak boleh mengharapkan graduan-graduan yang bila dia keluar ada pekerjaan untuk mereka. Tapi kita lah di peringkat pendidikan Islam ni, kita kena memikirkan sesuatu ataupun kurikulum ataupun pendidikan ataupun kursus yang membincangkan tentang how to create new jobs. Sebab tu saya lihat di sini, selain daripada perniagaan yang kita masuk ni, bukanlah masuk semuanya nak kena buat direct selling secara online, tidak begitu. Tetapi kita menyediakan sebagai contoh beberapa kursus yang boleh membuka minda pelajar pengajian Islam. Sebagai contohnya creative design. Creative design ni sangat bagus lah, kerana ada pelajar pengajian Islam ni dia mahir di dalam perkomputeran, tapi dia tak tahu macam mana how to study. Jadi kita nak ajar dia jadi programmer macam mana, nak jadi web provider macam mana, kemudian floor manager untuk conference macam mana, semuanya berdasarkan online. Jadi kemahiran tu saya tengok sangat-sangat kurang, dan ini perlu ditambah baik di dalam kurikulum yang diajar nanti. Jadi itu perkara penting lah. Macam kesan dia tengok kalau macam sekarang ni, kalau sebagai contoh, saya dekan di fakulti pendidikan Islam, sangat mencabar bagi saya. Di sini pun ada Datuk Ismail. Assalamualaikum Datuk. Minta maaf lah Datuk. Okay, kalau cakap saya ni tak kena. Tapi macam cabaran saya besar di sini as a research university, sekarang ni mungkin dahulu kepimpinan di sini tidak diminta untuk IG ya, untuk generation income ya, income generation tak ada. Tapi bila saya jadi dekan ni, saya diminta okey tahun sekian ni, okey macam bila start saya jadi dekan tu, saya diminta saya menghasilkan pendapatan untuk universiti. Fakulti diminta menghasilkan pendapatan dalam kata lingkungan 7 juta, 7 million. 7 million tu akan dikembalikan semula kepada fakulti nanti dalam bentuk emolument dan sebagainya. Jadi itu cabaran yang besar bagi orang yang pengajian Islam ni. How you can get 7 million dalam masa 1 year? Di sinilah kita mula memikirkan semula dalam bentuk apakah kita kena majukan pengajian Islam ini, selain daripada bentuk-bentuk yang ataupun income generation yang bersifat tradisional, sebagai bersifat konvensional seperti yuran pelajar, ya, mengadakan kursus, sebagainya. Yang tu tak boleh kita nak capai 7 million. Maka kita kena pergi dalam bentuk kaedah baru, itu penawaran kursus secara blended learning, ODL, MOOC dan sebagainya. Itu memerlukan juga kepada kemahiran yang sebagaimana yang Prof. Kamarul cakap tadi. Itu cabaran yang sangat besar. Dan kita nak kena ada daripada segi otak, pemikiran kita nak kena ada business minded, nak kena ada, baru kita dapat. Jadi macam saya diberikan setiap tahun berapa saya kena generate. Dan alhamdulillah fakulti kita pengajian Islam, ingat antara kejayaan yang besar sebelum pandemik ni, kita pernah sampai 9 million per year untuk pengajian Islam. Saya rasa di sana ada nilai komersial dan kita boleh ketengahkan untuk pengajian Islam walaupun cabarannya agak besar. Kita ada masa lagi ya, Ustaz Farid? Ada lagi 3 minit. Okay. Saya tengok pengajian Islam juga perlu berubah. Selain daripada tadi, kita kena ada kepimpinan. Saya tengok kepimpinan pengajian Islam ni memerlukan kepimpinan pendidikan muda. Pendidik muda ni perlu dibangunkan ya. Sebab saya lihat di beberapa buah universiti, penyelidik tu hanyalah kebanyakannya di KJI mereka yang agak lama. Jadi kita golongan pelapis tu saya rasa perlu ada untuk membawa pengajian Islam ni ke peringkat yang lebih tinggi. Dan research yang saya boleh nyatakan di sini, kita dah tak boleh nak membicarakan, kita tak nafikan pentingnya fundamental fiqh dan usul fiqh. Tetapi kita kena berpijak di bumi nyata sekarang, kita kena pergi lebih jauh, beyond itu pengajian Islam kena kaji. Jadi kena menerajui juga pendidikan yang bersifat applied ataupun translasi. Itu sebagai contoh untuk kesejahteraan pembangunan masyarakat. Nak kena ada orang membicarakan tentang fintech.
saya tengok sangat kurang tentang fintech, kemudian tentang blockchain, tentang Bitcoin. Tapi sekarang ni sudah ada banyak benda-benda tu. Saya ingat inilah perkara-perkara yang perlu diberi perhatian. Kita kena seimbangkan di antara fundamental dengan pendidikan yang bersifat applied dan juga translasi. Dan kemudian kelemahan kita juga yang kita tengok di sini, Fakulti Pendidikan Islam ini dia tidak mampu untuk mengkomersialkan produk-produk research mereka. Produk mereka, kalau Prof. Kamarul bersetuju dengan saya, hanyalah bersifat buku-buku yang untuk dibaca. Kalau Prof. Kamarul setujulah dengan saya. Dia banyak buku-buku dia baca, ataupun kalau lebih hebat, dia akan menjadi ketah polisi. Tetapi kita gagal untuk mencari sesuatu yang boleh dikomersialkan. Sebab itulah saya lihat di sini, kalau di fakulti ini, alhamdulillah, walaupun kita tak banyak, tapi kita dah ada beberapa produk penyelidikan yang telah kita berjaya mendapat mendapat IP, kemudian kita kita dah mendapat lesen, dan kita telah menjual, kita mendapat keuntungan. Tak banyak walaupun dalam beberapa belas ribu, tapi saya rasa itu satu perkara yang sangat baik yang kita perlu fikirkan. Kita banyak membantu negara daripada segi penghasilan, seperti yang Dr. Farid sendiri pernah buat, menghasilkan menghasilkan Jejak Rasul, menghasilkan banyak siri-siri filem yang berkaitan dengan Nahdlatul Ulama Nusantara. Tapi kita cuma mendapatnya daripada segi wang research, tapi kita tak cuba komersialkannya sendiri. Sebab itulah di fakulti ini kita dah berjaya komersialkan. Ini satu benda yang sangat baik untuk orang Islam ni. Dia kena terobos benda-benda yang macam ni lah. Kemudian saya tak nafikan Prof. Kamarul, kita di pendidikan Islam, kalau rakan-rakan bersetujulah, kita tidak boleh lari daripada orang kata education game sekarang ni, permainan itu dari segi ranking. Kalau kita tak pedulikan tentang ranking, kita akan ditinggalkan. Sebab kalau kita tanya kepada pelajar yang nak masuk kepada program pasca siswaza kita ataupun pura kita, antara dua soalan yang akan ditanya iaitu di ranking berapakah universiti ni kalau kami nak sambung. Yang kedua, berapakah persentage daripada segi, dua soalan yang ditanya. Sebab itulah kita melihat ada beberapa universiti yang mempunyai ranking yang tinggi, maka itu menjadi pilihan daripada luar negara. Kita nak ataupun tak nak, kita kena terima juga. Termasuklah bagi saya, isu-isu yang berkaitan dengan penulisan jurnal Q. Bagi saya tidak ada masalah. Pengajian Islam pensyarah telah ramai menembusi Scopus, menembusi WOS. Q agak sukar, tetapi di Fakulti Islam, alhamdulillah, dah ada beberapa, untuk tahun ini saja kita dah ada 3 lebih kurang. Itu dengan kerjasama pendidikan kita dengan Fakulti Perubatan. Sebab kalau kita masih lagi enggan menerima Q, kita banyak mempertikaikan bidang kami tak ada sebagainya, meletakkan diri kita di belakang. Apabila dibentang nanti di dalam di dalam pencapaian fakulti, kita tak nak juga fakulti kita tu last. Sebab tu kita kata kita tak boleh lari daripada benda-benda dengan menyebabkan realiti semasa. Dan yang saya masukkan juga tadi, itu tentang rentas disiplin sangat baik, perlu diterokai oleh bukan saja pensyarah, tapi kita menggalakkan pelajar kita bergaul dengan pelajar-pelajar daripada fakulti lain. Dan lebih penting, Fakulti Islam dia kena berpartisipasi di dalam pendidikan yang bersifat meneroka pekerjaan baru ataupun creating new jobs. Dan satu perkara yang saya boleh share di sini, kalau boleh, Fakulti Islam ni sebenarnya dia kena peka kepada realiti dan keadaan semasa. Di samping kita menggunakan data. Data yang Prof. Kamarul sebutkan tadi banyak. Kita ada banyak data. Data ni kalau dapat kepada orang sains teknologi, dia tahu how to manipulate, how to publish article dengan menggunakan, dengan data-data yang ada. Tapi yang Islam ni dia agak kurang. Jadi sebab itulah saya rasa kita nak kena familiar dengan data-data ni. Kalau kita dah ada data ni, kita dah boleh buat satu tulisan yang baik, tidak bersifat deskriptif tetapi bersifat analisis. Dan Islam juga dia kena ada. Sekarang ni sebagai contoh, kita agak naik bila isu-isu dah bincangkan tentang halal dan haramnya vaksin. Tapi
Pihak Islam dia kena nak cepat ambil isu yang terbaru sekarang ni, impact pandemik, impact vaksin. Orang belum kaji lagi. Pihak Islam dia nak kena bersifat, bagi saya sangat peka, sangat responsif kepada isu-isu yang terkini yang orang belum boleh terokai. Inilah yang akan menaikkan pengajian Islam itu sendiri. Saya rasa ada beberapa perkara lagi, tapi saya mungkin akhiri dengan mungkin saya nak conclude dengan dengan mengatakan bahawa pengajian Islam ni alhamdulillah telah berada di tahap yang di tahap yang boleh dibanggakan. Namun harus bergerak selari dengan perubahan semasa, dengan need of society, need of government, need of stakeholder itu perlu, dan kita tidak boleh mengesampingkan kita ini dengan ilmu-ilmu semasa. Kurikulum itu saya rasa perlu lihat balik dengan tidak kita menumpukan kepada aspek-aspek yang berkaitan dengan fundamental sahaja, ya. Hubungan industri dan kita mendengar nanti. Saya mohon maaf itu agak tidaklah kata emosional sangat, tapi itu pandangan saya lah, mungkin boleh di-share bersama. Jadi bagi mereka yang memimpin universiti macam Datuk, ya, Halim, saya di peringkat, saya ni peringkat kecil-kecil saja, kita tahu cabarannya sangat besar. Ya, kita tahu bila pelajar punya Islam ni, dia punya GE dia, kita berada di tangga terakhir. Many things we have to do to improve. Inilah realiti yang kita ada. Saja yang baik daripada Allah SWT, mana yang lemah itu daripada diri saya sendiri. Saya juga terima kasih kepada semua yang membantu menjayakan kolokvium kita. Terima kasih Dr. Farid. Terima kasih Prof. Dr. Wan Kamal Mujani, Dekan Fakulti Pengajian Islam UKM, di atas ulasan yang diberikan. Merupakan ulasan yang lahir daripada mungkin seorang yang berhadapan secara langsung ataupun realiti yang dihadapi oleh pentadbir Fakulti Pengajian Islam pada masa kini. Itu yang telah disebutkan, dan memang isu 4IR dalam konteks pengajian Islam ini telah ditangani ataupun dihadapi dengan cara yang agak mencabar, seperti mana yang telah disebutkan oleh Profesor Dr. Wan Kamal Mujani tadi. Persaingan dengan fakulti ataupun persaingan dengan bidang-bidang pengajian yang lain. So pengajian Islam dalam konteks 4IR tadi perlu berdepan dengan isu seperti kebolehpasaran keraduan Fakulti Pengajian Islam, isu yang disebutkan tadi, menghadapi krisis keyakinan dalam konteks pelajar-pelajar Fakulti Pengajian Islam, isu bahasa, isu ranking yang perlu ditangani, itu yang dihadapi secara langsung dalam konteks pengajian Islam yang dialami oleh Fakulti Pengajian Islam, seperti mana yang telah diulaskan oleh Profesor Dr. Wan Kamal Mujani sebentar tadi. Dan saya masa dah memperlihatkan pada 11.17 ni, kalau ikutkan sudah tamat, dan kemungkinan Dr. Razak ada apa-apa perkara yang nak dimaklumkan. Apakah kita perlu buka kepada soalan ataupun ulasan yang lain? Kita ada sesi kedua ni, kita input boleh masuk sesi kedua. Cuma saya fikir sebelum kita tutup sesi ni, kita wajar serah pada Prof. Kamarul sikit untuk respon kepada ulasan-ulasan dan pandangan-pandangan sebelum kita tutup. Sila Prof. Berapa minit? 3 minit? Boleh. Kita mula 11.30, nanti kita mula yang kedua. Sesi baru. Okey. Sila Prof. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Pertama saya ucapkan terima kasih terhadap ulasan yang telah diberikan, terutama daripada Profesor Halim dan juga Profesor Wan.
terhadap apa yang saya bentangkan. Saya amat tertarik dengan Profesor Halim punya komen tu, iaitu dia memperkatakan mengenai realiti yang pada saya memanglah satu perkara yang kita perlu jelas, ya. Bila kita cakap mengenai realiti ini, perhubungan di antara ahli sains dan juga agama perlu ada. Walaupun kita sendiri tak berminat untuk melihat silo di antara kedua-duanya ni, adanya pemisahan di antara agama dengan sains. Bagi saya kedua-duanya perlu disatukan, dan adalah tanggungjawab saya untuk belajar mengenai agama ini, terutama dari sudut Al-Quran dan juga As-Sunnah, kerana itu ada sumber kita. Dan penting juga bagi agamawan untuk sedar bahawa mereka hidup di zaman yang berbeza, dan Rasulullah telah beri amaran kepada kita bahawa apabila kita mengajar, kita jangan mengajar zaman kita, tetapi kena mengajar zaman di mana mereka akan hidup. Minta maaf lah, tak boleh quote exact hadis tersebut kerana saya ni orang bidang sains, tapi dari segi big data, memang macam yang kata Prof Halim, saya boleh Google dan dapatkan cepat saja. Memang itu adalah hakikatnya. Jadi kita, especially dalam bidang agama, kena ingat bahawa masyarakat tak boleh tunggu. Masyarakat tak boleh tunggu. Dan apabila masyarakat tak boleh tunggu, maka yang ruginya kita. Dan oleh kerana kita ini adalah berimejkan Islam sebagai pendukung Islam, kita tak boleh tunjuk imej kita lemah, dan kita tak boleh tunjuk bahawa imej kita macam Prof Wan kata. Memang saya mengaduk parti macam tu jugalah dekat USM dulu. Tengok KPI senarai, minta maaf lah, Masya Allah, saya bukan nak megah. Saya punya center yang saya jadi pengarah tu dah jadi nombor 1, ya. Saya KPI kumpulan saya nombor 1 untuk 5 tahun di USM. Nombor 1 tu maknanya semua dari segi pengeluaran, semua dari segi paper, dari segi wang masuk, semuanya nombor 1. Tapi yang sedih bila saya tengok tu dekat USM yang last kali tu, yang itu yang kadang saya sedih, tak payah sebut lah apa nama. Dan saya cuba membantu mereka, because pada hakikatnya big data ni boleh digunakan oleh semua, bukannya bidang saya saja, tetapi juga macam Prof Wan katalah, orang agama pun boleh guna. Macam Prof Halim kata, orang agama pun boleh guna. Tapi yang masalahnya, again, itu ilmu. Kalaulah kita tak ada ilmu, kita kena cari. Saya pun bukanlah nak ikut-ikutkan, bukanlah big data ni orang. Orang big data ni adalah tu, kita ada Profesor Zuriati tu, nanti kita akan dengar dalam forum nanti. Dia memang betul pakar. Jadi saya pun belajar daripada orang-orang macam dia. Tapi kita kena belajar. We must learn. Even though we are professor, we learn. And from our learning, kita adapt dan laksanakan. So itulah komen saya, dan saya ucapkan terima kasih di atas komen yang diberikan. Sekurang-kurangnya sekarang saya nampak bagaimana arah tuju pengajian Islam, dan saya harap berdasarkan kepada pimpinan yang telah beri komen tersebut, pengajian Islam di Malaysia ini akan maju ke depan dan mungkin mengalahkan pengajian-pengajian lain yang masih lagi complacent dan tidak mahu bergerak ke depan. Dan tahniah juga kepada Dr. Razak yang membawa perkara ini ke dalam satu workshop seperti ini, dan saya rasa workshop seperti ini perlu dibuat banyak kali. Dan saya juga nak ucap terima kasih kepada Prof Ismail kerana telah sudi mengajar orang sains ni masuk ke dalam MAPIK. Saya ni first time jugalah, kalau Prof Ismail dah jadi pengurusi first time, saya pun first time masuk dalam MAPIK ni. UKM dah berapa kali, dah banyak kali dah. Tu berjumpa dengan especially Prof Yusuf. So saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, Dr. Farid. Okey, terima kasih.
kepada Profesor Dr. Kamarul di atas penggulungan ataupun kesimpulan akhir yang telah dibuat tadi. Saya selaku moderator untuk sesi ini memohon banyak memohon banyak maaf lah di atas pengendalian yang dilakukan, kemungkinan ada banyak kelemahan. Tapi apa yang jelas, apa yang boleh diperkatakan ialah banyak perkara lagi lah yang mungkin boleh kita bincang seperti mana yang telah disebutkan oleh Prof. Kamarul tadi. Sesi-sesi yang seterusnya kita boleh adakan. Untuk itu saya serahkan kembali lah kepada Dr. Razak selaku penganjur pada pagi ini, dan saya nak mohon izin kepada Dr. Razak untuk keluar awal. Ada urusan pada budak sekolah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.